Besar sungguh ujian seorang insan yang bergelar ibu. Perkongsian wanita bernama Siti Maizura Rashid ini di TikTok menarik perhatian ramai yang rata-rata memuji kecekalannya dalam membesarkan dua anak yang mempunyai masalah kesihatan. Anak kedua Muhammad Mishari Muazzin, 8 tahun, adalah kanak-kanak non-verbal autism atau tiada bahasa lisan. Manakala anak ketiganya, Muhammad Mahdi Mikail yang baru berusia 5 tahun menghidap atopik eczema. Menerusi panggilan video bersama, Maizura berkongsi pengalamannya dalam menguruskan dua anak-anaknya bersama suami, Muhammad Muiz. Untuk anak yang kedua, dia didiagnose autism, umur dia 2 tahun dan sekarang umur dia dah 8 tahun. Masih belum dapat cakap lagi, belum dapat speech lagi. Orang kata masih delay lagi dia punya percakapan. Untuk yang Mahdi ni, dia umur dia 5 tahun. Dia dah sakit kulit ni hampir 5 tahun daripada baby. So, krim steroid memang dalam 4 tahun setengah ni memang dah kita consume. Dah orang kata ada macam give up lah sebenarnya. Tapi kita dah tak ada choice, tak ada pilihan lain. Bila dah terlalu teruk, kita terpaksa juga pergi ke hospital. Sebab kita tak jumpa lagi rawatan Islam yang orang kata rawatan yang selain daripada hospital. So mungkin Maizura boleh kongsikan dengan kita bila seorang mempunyai autism, seorang mempunyai sakit eczema. So kehidupan seharian Maizura macam mana? Bila ada anak autism dan bila ada anak yang sakit yang lain, kita punya life circle tu kecil lah. Social life kita tak macam parents biasa yang ada kat luar. Yang normal yang boleh duduk, orang kata makan ramai-ramai dengan anak-anak. Itu mungkin agak susah sebab anak autism, diorang punya, tak semua faham keadaan diorang. Kalau orang kata kehidupan seharian tu memang dipenuhi dengan anak-anak je lah. Alhamdulillah memang kalau office hour, kalau 8 daripada 8 sampai ke 5 petang tu saya dengan anak-anak, dan malam suami akan bantu lah. Tanya jugalah, mungkin Maizura ada berjumpa doktor, and adakah doktor memberikan penjelasan adakah ia disebabkan faktor genetik ataupun macam mana? Kalau yang autism tu sampai sekarang pun doktor tak dapat detect apa yang menyebabkan terjadinya budak tu dapat autism, sebab anak tu lahir normal, and melalui scan ataupun orang kata CT scan ke apa-apalah yang ni untuk detect dia autism pun tak dapat lagi. Maksudnya kita tak dapat detect daripada dalam rahim lagi. Kalau yang eczema ni pun kita pun tak dapat detect daripada dalam perut. Cuma dah lahir macam Adam dah 2 tahun baru kita tahu dia ada flapping hand, dia ada tanda-tanda autism. Itu yang kalau kita tahu autism tu memang banyak jenis. Untuk yang eczema ni pula pun ada banyak jenis. Ada yang sikit-sikit, ada yang bahagian pelipat tangan je. Tapi mungkin untuk Mahdi ni, dia head to toe, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, kecuali alat sulit. Alat sulit dia tak ada masalah. Kulit dia pun berubah-ubah hari-hari. Macam hari ni okey, sekarang dia merah je. Just sikit-sikit. Kalau ada masa dia merah betul, macam udang kena bakar gitu. Ada masa bila dia terlalu gatal, kita cakap Mahdi jangan garu, gatal, Mahdi gatal. Kita cakap Mahdi kalau garu nanti lagi berdarah lah, kot infection tau. Itu yang kita banyak macam marah dia lah. Marah tu bukan sebab kita ni kan, sebab kita nak avoid dia. Ini kita nak avoid dia. Mahdi jangan garu. Dia nak avoid dia daripada garu supaya orang kata tak jadi teruk lah. So mungkin Maizura boleh kongsikan detik-detik yang cemas ke ataupun detik-detik yang agak merisaukan Maizura dan juga suami? Anak saya dah beberapa kali hilang. Dia anak autism ni, dia tak alert pada situasi, tak alert pada bahaya dan tak alert pada persekitaran. Setiap kali dia hilang tu tanpa kita sedar, memang berlaku sangat cepat. Yang Adam ni, dia last time dia hilang dari dalam kereta je. Pintu belakang kereta tak lock.
tak unlock ke, tak child lock lah. Then suami kat depan tak perasan dia buka pintu belakang, dia lari tak, bukan dia jalan, dia lari. Bila kita anak autism ni tak orang-orang takkan tahan dia sebab fizikal dia macam budak biasa, fizikal dia macam biasa, muka dia macam biasa, cuma kelakuan dia berbeza. Tapi kebanyakannya kalau setiap kali dia hilang, tak ada orang yang tahan. Mungkin orang ingat dia budak nakal yang sedang berlari berjalan kat tengah-tengah malam kan. Itu yang saya antara titik-titik cemas lah. Bila dia hilang, orang tak tahan. Bila kita turun kereta, kita lari, kita cari, cakap, ada nampak tak budak umur 8 tahun pakai baju Doraemon. Dia autism. Tu anak akak ke? Saya nampak dia jalan kat sana. Oh ya ke? Sekejap. Kan situasi macam tu yang menyebabkan kita risau. Orang kata macam ni, gugur lah jantung kalau macam mana-mana tempat pun kita rasa macam risau. And bila saya jumpa dia yang last time tu, saya jumpa dia dalam keadaan orang kata tak berbaju. Dia sedang main air dalam lobi. Itu yang saya macam risau untuk anak yang autism, untuk yang eczema ni. Dia tak dapat nak kawal dia punya gatal. Dia buat jugalah blood test semua. Memang banyak dia punya allergic, tapi tak tahu yang mana satu yang trigger pada dia. Itu yang sekarang ni doktor dah start steroid balik 2 biji 1 hari untuk kawal dia punya eczema. Tapi masih lagi bergaru, masih lagi gatal, masih lagi dalam keadaan yang dia tak selesa lah. So macam tadi Maizura ada kata ada terdetik rasa nak give up tu, ada terdetik lah kan. So apa yang menaikkan semangat Maizura kembali untuk menjaga anak-anak Maizura? Anak-anak ni kita kena kuat untuk anak-anak lah. Macam mana pun keadaan kita nak down pun, kita kena tahu yang diorang perlukan kita. Kalau kita give up, kalau kita rasa putus asa, kita sendiri yang kata akan menyebabkan benda tu lagi worse lah. Bila kita terlalu overthinking pun tak boleh kita terlalu risau pada satu perkara. Sebab saya pernah lah kena anxiety disorder disebabkan terlalu risau. Anything happen to me dengan husband, siapa yang akan jaga diorang, siapa yang akan jaga anak yang masih kecil, sampaikan saya kena anxiety tahun lepas. Saya sebab tu kena anxiety tu memang down gila lah. Memang rasa break up. Memang rasa putus asa macam ya Allah, tak pernah kena benda anxiety benda lah tu semua tu. Sebab kita tak sangka kita akan kena. Sebab kita mungkin terlalu overthinking dengan keadaan anak-anak. Tak ada orang yang boleh jaga Adam. Bagi saya macam Adam dia orang kata cacat kekal. Yang sampai ujung nyawa dia, orang kata autism tu akan melekat pada dia kan. Dan bila kita pregnant, bila saya tak tipu lah kalau saya tak nak pregnant. Saya nak pregnant lagi. Nak ada baby lagi. Bukan sebab kita tak penat ada anak. Tapi akan datang siapa yang akan jaga Adam. Bagi saya tak ada orang yang akan jaga Adam. Bukannya family suami, bukannya family saya. Yang akan jaga Adam bagi saya ialah adik-beradik dia. Yang kita akan bagi orang kata tanggungjawab, kita akan bagi amanah untuk sama-sama jaga Adam if anything berlaku pada saya ataupun suami. Bagi saya biarlah anak-anak tu dah besar, diorang dapat jaga Adam, especially Adam. Untuk Mahdi ni saya tak kata saya tak risau, cuma saya tahu one day dia akan sihat. Sebab bukan semua eczema tu dia berkekalan. Ada eczema tu dia mungkin take times, mungkin darjah 1, darjah 2 dia dah okey. Tapi ada juga eczema yang makan belas tahun. Itu semua di luar bidang kita sebagai manusia kan. Semua percaturan Allah lah.